الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع Betul kan? Tinggi sikit. Betul. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami memohon daripadamu ya Allah. Pada hari Jumaat yang barakah ini, lisanan ratiban bi zikrik, kurniakanlah kepada kami lidah yang lembut, lidah yang ringan, yang selalu berzikir mengingatimu, yang selalu menyebutkan perkataan-perkataan yang baik ya Allah, yang menuturkan perkataan-perkataan yang penuh hikmah, yang mana apabila kami menuturkannya dan orang yang mendengarnya ya Allah, boleh mendapatkan sesuatu kebaikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban muf'aman bi syukrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut, berikanlah kami hati yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami sakit atau sehat, dalam keadaan kami kuat atau lemah, dalam keadaan kami suka atau duka, dalam keadaan kami gembira ataupun derita ya Allah, dalam keadaan kami susah atau senang, berikanlah kami sekeping hati yang sentiasa bersyukur mengenalmu ya Allah, bersyukur di atas segala nikmatmu yang tidak pernah henti terhadap kami ya Allah. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami badan yang sihat, yang kuat, yang sentiasa ringan untuk beribadah kepadamu ya Allah, yang sentiasa menggunakan segala anggota badan kami, segala kurniaan yang kau berikan terhadap tubuh badan kami, akal fikiran, lidah, telinga, mata, tangan, kaki, semuanya ya Allah, untuk mentaatimu, untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya tiada upaya, melainkan semuanya datang daripadamu ya Allah. Sekiranya Engkau berkehendakkan semua daya upaya ini diambil, maka Engkau mampu melakukannya ya Allah, sehingga kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa ya Allah. Kerana walaupun sekadar kelipan mata, semua itu kudrat daripadamu ya Allah, daya daripadamu ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah kami kesihatan tubuh badan, kecerdasan, kekuatan ya Allah. Lindungilah daripada segala penyakit, daripada segala mara bahaya, daripada segala gangguan ya Allah, penyakit yang kami lihat ataupun tidak ya Allah, yang melemahkan tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah, tanggungjawab dan amanah kami banyak ya Allah. Dengan itu kami memerlukan ya Allah tubuh badan yang sihat dan cergas ya Allah, tubuh badan yang Kau sembuhkan daripada segala penyakit ya Allah. Kurniakanlah kami ya Allah kekuatan, kesihatan, dan berikanlah kami kesedaran untuk menjaga diri kami ya Allah, untuk amanah terhadap tubuh badan kami yang bakal kami sembahkan kepadamu untuk dihisap ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan. Berikanlah kami keyakinan yang kuat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan. Ya Allah, berikanlah kami hakikat, wa hablana haqiqatal imani bik. Ya Allah, berikanlah kami hakikat keimanan yang sebenar. Hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Sehingga kami tidak perlu takut ataupun mengharap atau meminta-minta selain daripadamu ya Allah. Wa dinan qayyiman, berilah kami cara hidup yang jitu ya Allah. Cara hidup yang teguh ya Allah, cara hidup yang seimbang, cara hidup yang baik ya Allah, yang seimbang dunia dan akhirat ya Allah. Wala taqina ila anfusina tarfata ainin wala aqala min zalika ni'mal mujib. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah
penjagaanmu, pengawasanmu ya Allah. Jangan biarkan diri kami sendiri dalam menguruskan, dalam membuat keputusan ya Allah. Jangan putuskan talimu daripada kami ya Allah, walaupun sekadar kelipan mata ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad jama'at ala mahabbatik ya Allah. Sesungguhnya hati-hati kami ini ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami ini berkumpul walaupun di alam maya ya Allah, berkumpul di dalam majlismu ini ya Allah demi mencintaimu, demi membuktikan bahawasanya kami merinduimu, mencintai Rasulullah, kami menyayangi agama ini ya Allah. Allahumma inna ka ta'lam anna hadhihi alqulub qad jama'na mahabbatik wal taqad ala ta'atik. Kami bertemu kerana mentaati perintahmu. Wa tawahadan ala da'watik. Kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wa ta'ahadan ala nusrati syariatik. Kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu ya Allah. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ikatlah hati-hati kami ini dengan akidah, ikatan iman ya Allah, ikatan kasih sayang yang sebenar, ikhlas kerana-Mu ya Allah. Mesrakanlah di antara hati-hati kami ini ya Allah. Berilah kami kekuatan dalam berdakwah ya Allah, dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya ya Allah, kami di sini dalam mendaulatkan syariat-Mu, menghidupkan sunnah Nabi-Mu dalam diri kami, keluarga kami, dalam qaryah, dalam negeri dan bahkan dalam negara yang kami cintai ini ya Allah. Gunakanlah, berikanlah kepada kami pemimpin yang Engkau beri hidayah dan petunjuk kepadanya ya Allah. Taufik, kekuatan untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah para pemimpin kami ini pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah, yang memertabatkan kalimah la ilaha illallah di tempat yang tertinggi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik ya Allah, dalam sistem pemerintahan, dalam apa jua yang diputuskan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami rakyat yang beriman bertakwa, rakyat yang taat kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syarak ya Allah. Rakyat yang tahu peranan dan juga tanggungjawab ya Allah. Jadikanlah negara kami baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara, sebuah bumi, sebuah tanah ya Allah yang Engkau redha, yang Engkau berkati ya Allah, yang Engkau turunkan rahmat dan turunkan pengampunan buat kami ya Allah. Fawasikillahumma rabitataha wa adimudaha wahdiha subulah. Tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Wasyrah suduraha bifaidil imani bik. Limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami hakikat iman yang sebenar ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, menyintaimu dan merinduimu ya Allah. Hidupkan hati kami dengan mengenal dan merindui Nabi kami ya Allah. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah hati kami ini di jalanmu ya Allah. Matikanlah diri kami, nyawa kami ya Allah. Akhirkanlah kehidupan kami di jalanmu ya Allah, di jalan-jalan yang benar ya Allah, dalam mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hari Jumaat yang barakah ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah suatu permohonan yang kami tidak layak minta, sesuatu yang tidak layak kami minta ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang kami, namun ya Allah, sesuatu yang kami inginkan, sesuatu yang kami sangat berharap dan berhajat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu ya Allah. Kurniakanlah buat kami syurga-Mu ya Allah, syurga Firdaus-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami tidak layak untuk syurga-Mu ya Allah. Dengan dosa kami yang begitu banyak, dengan maksiat yang masih kami teruskan ya Allah, secara terang ataupun sembunyi ya Allah, dengan amalan yang begitu sedikit ya Allah, dengan kemalasan kami melakukan ibadah sebanyaknya ya Allah, dengan tidur yang begitu lena ya Allah, dengan angan-angan yang begitu panjang, dengan dunia yang begitu mempesonakan, dan kami sangat mencintai dunia ini ya Allah. Walaupun begitu ya Allah, permintaan kami kepadamu ya Allah, pengharapan kami kepadamu tidak pernah putus ya Allah. Kami tidak pernah berputus asa dengan rahmat-Mu ya Allah. Kurniakanlah buat kami syurga Firdaus-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Begitu juga buat ibu bapa kami ya Allah.
buat sahabat-sahabat kami, buat anak zuriat keturunan kami, buat pasangan kami, buat sahabat-sahabat, buat guru-guru, para alim ulama. Ya Allah, seluruh umat Islam, kurniakanlah kami hidayah dan petunjuk-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jauhilah kami daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Walaupun kami mempunyai banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka-Mu kerana dosa dan kelalaian kami, Ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami, Ya Allah, daripada disentuh walaupun sedikit pun dengan api neraka-Mu, Ya Allah. Kelak ketika kami meniti titian sirat, Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kami terjatuh ke dalam neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ketika kami sedang di mizan, kami sedang dihisap, Ya Allah, kasihanilah kami, Ya Allah. Berilah kami pertolongan dengan syafaat Nabi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu dan pengampunan-Mu buat kami, Ya Allah. Kami tidak boleh bergantung pada amal soleh kerana tidak ada amal soleh, Ya Allah. Sangat sedikit, Ya Allah. Kami tidak tahu Engkau terima atau tidak, Ya Allah. Kami ada banyak penyakit hati, Ya Allah. Namun, mudah-mudahan, Ya Allah, dengan doa ini, lalu Engkau makbulkan, lalu Engkau memilih kami untuk menjadi ahli syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ramai di kalangan ahli keluarga kami, ibu, ayah kami, sahabat-sahabat kami, saudara kami, Ya Allah, telah pun berada di alam barzah saat ini. Kami juga akan berpindah ke alam barzah, Ya Allah. Ya Allah, kami rindukan ibu ayah kami, Ya Allah. Kami rindu untuk menatap wajahnya, untuk mendengar suaranya, untuk merasai sentuhannya, untuk mencium tangannya dan wajahnya, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka, Ya Allah, salah satu daripada taman syurga-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka rumah tempat tinggal yang selesa, Ya Allah. Yang lapang, Ya Allah. Jauhilah mereka daripada himpitan kubur, Ya Allah. Jauhilah daripada azab kubur, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Angkatlah, Ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi mereka menjawab setiap soalan muka dan nakir, Ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah mereka semuanya di kalangan orang-orang yang soleh, di kalangan orang-orang yang Kau cintai, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bakal berpindah ke alam barzah. Kami sendiri takut dengan kematian kami, Ya Allah. Bagaimana saatnya menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, berikanlah kami kematian yang baik, kematian husnul khatimah. Jauhlah kami daripada kematian yang buruk. Ambillah nyawa kami ketika kami sedang dalam majlis ilmu. Kami sedang dalam solat, dalam sujud. Kami dalam keadaan membaca Al-Quran, berzikir. Kami dalam keadaan bertaubat kepadamu, bukan bermaksiat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tidak tahu bila waktu dan saatnya akan tiba untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, bila saatnya tiba, Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, ketenangan, kelapangan jiwa untuk kami kembali kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami. Allahumma inna na'udzubika, Ya Allah. Allahumma a'inna, Ya Allah, bantulah kami. Allahumma a'inna ala sakaratil maut, ke atas menghadapi sakaratul maut, wa ghamaratil maut, dan sakitnya kematian, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami bersedia menghadapi kematian. Dalam keadaan kami telah melunaskan tanggungjawab dan amanah. Dalam keadaan kami telah melunaskan hutang-hutang kami, Ya Allah. Dalam keadaan kami menyucikan diri kami daripada maksiat, Ya Allah. Ya Allah, hari Jumaat yang barakah ini kami mohon kepadamu, Ya Allah. Berikanlah, makbulkanlah, Ya Allah, Ya Mujib segala permintaan kami, Ya Allah, Ya Wahab, yang Maha Memberi. Makbulkanlah, Ya Allah, permintaan kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh, solehah. Jadikanlah anak zuriat keturunan kami soleh, solehah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh, solehah. Jadikanlah kami wanita yang solehah, perhiasan dunia terindah, bidadari di jannah, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu akbar, alhamdulillah.
Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Kalau kita baca doa panjang, ada orang baca doa panjang, tuan-puan, kita kena lawan perasaan. Sekiranya kita ada rasa macam jemu, rasa panjang dan sebagainya. Mungkin ada yang wallahu a'lam, kadang-kadang kan di masjid, di surau dan sebagainya. Mungkin ada yang baca doa, kita sendiri tak faham, dia baca dalam bahasa Arab kan. Tetapi sebenarnya doa itu adalah kepala ibadah. Mukhul ibadah, otak. Ataupun kepalanya kepada ibadah. Dan Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, afdalu zikru la ilaha illallah, zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan doa yang paling afdal adalah kalimah alhamdulillah. Jadi Masya Allah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan doa yang kita sama-sama bacakan, walaupun saya yang baca, kalian hanya aminkan, tetapi kita bersatu sebenarnya dalam doa itu, mudah-mudahan akan jadi saksi di mahsyar kelak. Dan kita sebenarnya dah mulakan pun, itu adalah satu ibadah, doa itu ibadah. Jadi jangan kita ni rasa malas dalam berdoa. Kalau Nabi SAW berdoa, Rasulullah sangat kuat berdoa kepada Allah. Walaupun Rasulullah telah dijamin syurga, telah dijamin sama api neraka, memang tak ada dosa, tapi Nabi sangat kuat berdoa. Nabi SAW bila berdoa, sahabat-sahabat para isi cerita, bersungguh-sungguh dengan menangis, dengan merayu, meminta dengan Allah. Dan bila Nabi berdoa, Nabi sangat beri tumpuan dan sebagainya. Dan ada digambarkan satu ketika Nabi berdoa sampai nampak putih celah ketiak Nabi. Membawa maksud soalannya Nabi angkat lagi tangan, minta merayu sungguh-sungguh sampai ternampak, maksudnya celah ketiak Nabi SAW. Tapi berbeza kadang-kadang dengan kita kan, bila berdoa tu sahabat-sahabat dah ngantuk tu makin jatuh sampailah tersengguk-sengguk. Sebab doa itu sendiri maksudnya rayuan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, komunikasi kita dengan Allah. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah hari ini adalah siri yang ke 48. Kitab Riyadhus Salihin, siri yang ke-48. InsyaAllah kita boleh buka hadis yang ke-12. Kita akan baca hadis yang ke-12 dalam bab sabar dan hadis yang ke-36 dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, siapa yang belum memiliki kitab ni, boleh saja mesej kami, WhatsApp kami. Boleh pergi ke galeri UAH, insya-Allah akan ada di sana pilihan-pilihan kitab, dan ada kitab Riyadhus Salihin ni. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama berkongsi perkongsian ni dengan tekan butang share. Boleh ya? Tuan-puan sekalian tekan butang share. Kita cuba mengajak lebih ramai untuk hadir. Sahabat-sahabat di IG pun sama. Saya tak tahu IG macam mana cara nak share. Sekarang ni FB algoritma dan macam-macam lah tuan-puan sekalian, macam-macam syarat dia. Bila kita dah makin advance, kita dah makin ke depan, ada lagi dia lebih advance daripada kita. Ada macam-macam lah syarat-syarat dia letak kan, sekatan-sekatan. Ada ramai yang tak dapat notification kita live. Saya pelik juga kadang lepas live ada yang tanya, Ustazah tak ada live ke dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan kita saling membantu dalam menyebarkan majlis ilmu, saya hanya penyampai saja. Ilmu tak banyak, saya baca je tuan-puan sekalian. Kemudian saya sampaikan. Saya perantaraan saja. Jadi saya sampaikan, kalian sebarkan. Jadi sama-sama kita insya-Allah dapat pahala, sama-sama mengumpul pahala, lagi-lagi pagi Jumaat yang barakah ni. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong cari dalam kitab hadis ni dan juga dalam kitab ni ya. Saya kan macam kita sebenarnya dah tak lama dah nak habis ni. Kita sebenarnya dah tak lama dah nak habis dalam bab sabar. Kenapa ni? Maksud saya nak cari ni. Hadis nama tu. Nombor 12. Ini nombor 12. Oh, betul lah.
Bukan. Tak betul. Bukan. Bukan. Ni. Ya. Ini. Kan? Oh, betul. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kita akan tulis hadis ni. Masya-Allah, subhanallah. Hadis yang kita akan baca hari ini adalah hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dalam kitab dalam bab sabar dan hadis yang ke-36 dalam kitab Riyadhus Salihin. Masya-Allah. Ia merupakan satu hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. InsyaAllah kita akan tulis, tapi mula-mula kita akan baca dulu. Okey, sahabat-sahabat sekalian, saya baca dan sahabat-sahabat ikut. Jika saya mampu nak tulis, saya tulis. Okey. Betul. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mohon maaf ya, saya macam kurang sihat sebenarnya. Saya kurang sihat sikit. Minta maaf. Jadi saya rasa saya tak tulis, saya baca saja, kemudian kita sama-sama share ya. InsyaAllah akan datang, sama-sama baca, sama-sama ikut dan saya jelaskan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Okey, sekarang ni saya baca, sahabat-sahabat boleh ikut ya. Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admahu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, Allahu akbar. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bahawa beliau berkata, seolah-olah aku sekarang sedang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah seorang daripada kalangan para nabi. Semoga rahmat, keampunan, kemuliaan dan kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah ke atas mereka semua. Nabi itu dipukul oleh kaumnya, lalu mereka menyebabkannya berdarah. Sambil baginda menyapu darah daripada mukanya seraya berkata, Ya Allah, ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ampunkanlah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, baginda bercerita tentang seorang Nabi. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Amr al-Laisi bahawa Nabi yang diceritakan dalam hadis ini ialah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi kita SAW ialah bercerita yang diceritakan mengenainya. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita sikit kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bahawa Nabi Nuh, ini yang saya ingat ya, dalam satu kitab tentang kisah para nabi. Tapi kitab tu ada di pejabat, saya rasa, kisah para nabi. Mana Ustaz, ada ke? Nabi Nuh alaihi salam, dia punya tentangan terhadap dakwah sangat dahsyat. Yang kita tahu Nabi Nuh ni, kan, Nabi Nuh, Allah perintahkan bina kapal untuk selamatkan pengikutnya yang beriman dan sebagainya. Tapi kalau kita baca kisah Nabi Nuh daripada awal, berdakwah kepada umatnya, dalam Al-Quran sebut, tuan-puan sekalian, kisah Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Dan hadis yang kita bacakan ini, masa saya baca di peringkat awal, saya dah terbayang ini hadis yang melibatkan
yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, antara ujian yang dihadapinya adalah Nabi Nuh dimasukkan dalam macam guni macam itulah kan. Nabi Nuh alaihi salam dimasukkan dalam nak kata bukan bekas lah, tapi kita sebut guni lah, guni besar. Kemudian Nabi Nuh diikat juga dalam tu, diikat tangan dan kaki. Subhanallah, kemudian Nabi Nuh dipukul beramai-ramai, pukul, sepak, terajang, sampai luka, sampai patah, sampai sakit teruk dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian Allah sembuhkan lagi Nabi Nuh. Allah sembuhkan sampai sembuh. Sampailah satu ketika pergi lagi berdakwah kepada dengan lemah lembut, dengan ajakan. Lalu diulang-ulang lagi. Sepak, terajang, pukul dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, sampai begitu sekalinya muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk bagaimana Nabi Nuh diejek, dihina. Kan? Sampai anak-anak Nabi Nuh sendiri pun sebahagiannya tidak mahu mengikuti Nabi Nuh kerana melihat teruknya ayahnya dihina, diejek. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita tahu Nabi Nuh juga diuji dengan isteri tidak mahu menyokong dan mengikutinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Namun apa yang Nabi Nuh doakan bila umat dia pukul, sepak terajam, buat macam-macam, Nabi Nuh hanya mengungkapkan doa, Allahumma ufir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita bacakan tadi, ia adalah satu pengajaran kepada kita tentang bab sabar dan bagaimana sikap orang yang sabar. Orang yang sabar, dia mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti dia. Orang yang sabar, dia akan selalu membuka pintu hatinya untuk memaafkan, tuan-puan sekalian. Masya Allah, sebenarnya mendoakan itu bukan susah. Lagi-lagi kita doakan untuk orang yang kita sayang. Tapi bila mendoakan untuk orang yang kita benci, kan, orang yang menyakiti kita hati dan sebagainya, ia sangat susah. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak berkongsilah satu kisah semalam. Semalam ada seorang wanita, saya pergi galeri kan semalam. Lepas tu ketika saya live, ada seorang wanita yang tunggu saya. Yang tunggu saya live, saya kalau dah tunggu tu saya tak sampai hati lah. Walaupun saya bekerja masa tu nak pergi ke tempat lain. Masya Allah tuan-puan sekalian, saya rasa macam FB ni dia macam hang tau. Masuk hang tu Encik Ustaz, dia punya star tak bergerak walaupun orang bagi. Yes. Dia jadi macam ni tau. Orang bagi star tapi macam tak dikira. Sebab tu saya sebut sama juga dengan kehadiran dia macam jadi statik. Ha? Ya. Oh, sini tak berubah. Oh, berubah. Okey. Jadi sahabat-sahabat, alhamdulillah, saya nak cerita semalam ada seorang wanita ni. Mungkin dia tahu saya live semalam kan sebab dia duduk dekat. Lepas tu dia datang, dia tunggu atas sofa. Saya habis live tu, saya duduklah sekejap dengar. Saya dah faham dah kalau orang datang tu orang ada hajat, nak tanya, nak luah. Lepas tu ceritanya macam ni tuan-puan sekalian. Sebab tak tahu siapa kan, saya nak kita ambil pengajaran. Masya Allah, suaminya diuji dengan suami lah. Ada anak 2 orang. Seorang anak umur 14 tahun, seorang anak umur 12 tahun. Masya Allah. Suami ni sebelum PKP, alhamdulillah, suami yang baik, lelaki yang baik. Dia kata suami dia jarang marah. Bahkan dia sebut pada saya tak silap, dia kata tak tahu marah. Macam tak pernah marah. Orangnya lembut, baik, dia kata baik. Kan tak banyak cakap. Seorang bapa yang penyayang lah, sayang anak dan sebagainya. Masya Allah sahabat-sahabat sekalian. Lepas tu, dan saya boleh lihat wanita ni wanita yang sangat sabar dan tenang. Dia kata dia uji bila COVID ni banyak duduk kat rumah, PKP. Kan banyak duduk di rumah.
banyak main phone dan sebagainya, berkenalanlah dengan isteri orang. Berkenalan dengan isteri orang, tuan-puan sekalian. Kemudian buat maksiat melalui telefon. Sampai tukar gambar, sampai berkongsi video dan bertukar gambar yang haram lah, tuan-puan sekalian. Yang lucah, yang tanpa seurat benang dan sebagainya. Buat perkara-perkara haram. Sehingga tahap bertemu dan buat maksiat. Buat perkara yang jijik, perkara yang kotor, buat perkara yang haram. Fahamlah ya, bila dah bertemu. Ini suami orang, ini isteri orang. Sekarang dah memang banyak dah kes isteri orang, suami orang buat maksiat. Buat zina tuan-puan sekalian. Bukan sekadar ringan-ringan. Dah terlalu banyak kes lah yang sampaikan kepada saya. Bermula daripada telefon. Bermula daripada handphone tuan-puan sekalian. Bertukar gambar. Kan memadu cinta yang haram. Allahu Akbar. Kalau hukum hudud tuan-puan sekalian, kena rejam sampai mati. Letak badan, gali tanah, lepas tu tanam separuh badan, kemudian rejam sampai mati. Direjam dengan batu sampai mati kedua-duanya. Kalau ikut hukum hudud ya tuan-puan sekalian. Tapi hudud tidak dilaksanakan. Jika dilaksanakan dan dilihat pula oleh ramai manusia, nescaya tidak ada rumah tangga yang runtuh kerana perlakuan seumpama ini. InsyaAllah tidak ada anak-anak yang menderita melihat keadaan ibu yang sangat menderita bila suaminya melakukan perkara sebegini. Nescaya tidak ada lelaki yang tidak kuat menahan hawa nafsunya bila diuji dengan wanita-wanita. Subhanallah tuan-puan sekalian. Kalau hukum hudud kena rejam sampai mati. Kecuali wallahu alam dia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan dia mendiamkan dan tidak ada saksi dan dia tak ada buat pengakuan, moga Allah ampunkan. Nak sabitkan hukum hudud bukan senang. Bukan senang tuan-puan sekalian, bukan semudahnya. Nak sabit hukum hudud ni satu benda yang sangatlah complicated. Okey, sambung cerita tu balik. Kalau bagi yang remaja yang tak kahwin, kena sebat 100 kali tuan-puan sekalian. Kalau zaman Rasulullah berlaku sebat 100 kali ni, rejam pun kan zaman sahabat Nabi dan sebagainya. Jadi memang disebut dalam hadis Nabi, zina itu berleluasa akhir zaman dan inilah zamannya. Jadi isteri ni cerita pada saya dengan tenang, dia kata sekarang dia nak tanya pendapat saya. Dia nak tanya pendapat saya tuan-puan sekalian. Dia dah bawa dah kes ni ke Jabatan Agama, ke mahkamah, dia mohon cerai lah. Dia mohon berpisah, dia mohon fasakh. Tarikh sebutan kes akan dipanggil tu dalam hujung bulan ni. Walau bagaimanapun dia bagi kata dua pada suami. Dia cakap dia bagi kata dua pada suami. Dia kata, bang, saya akan terima awak seadanya kalau awak berhenti melakukan maksiat tu. Berhenti berkongsi video-video, gambar-gambar lucah tanpa surat benar. Berhenti buat maksiat, jumpa dengan wanita tersebut dan sebagainya dan buat maksiat. Isteri orang tu tuan-puan sekalian. Juga ibu orang, isteri orang, ibu orang. Kenal melalui daripada media sosial. Kemudian dia tanya saya, Ustazah, dia kata, Ustazah, saya bagi kata dua pada suami. Baliklah semula kepada dia dan baliklah semula kepada anak-anak. Dan dia terima seadanya. Dia maafkan suami. Sama-sama baiki diri dan sebagainya. Allahu Akbar. Tu nak sebut orang perempuan ni memang tuan-puan sekalian. Pelik dia punya kemaafan tu. Bukan perempuan saja. Dia macam ni. Bila bab curang ni, pengalaman saya handle case, antara perempuan dengan lelaki, perempuan lebih kuat untuk memaafkan dan menerima seadanya. Sentiasa memberi harapan. Jadi mungkin wallahualam kesannya berbeza bila lelaki, isteri curang, banyak kes berakhir dengan perceraian lah. Walaupun asalnya wanita ini baik dan sebagainya tapi lalai. Namun ada juga tuan-puan sekalian yang suami yang memang sentiasa membimbing isteri walaupun buat sesuatu yang sangat melukakannya. Okey, wanita ni beri kata dua. Maksudnya masih bagi peluang. Sehingga saat di mahkamah nanti. Tapi sampai saat ini, sampai semalam dikata suami dia tak cakap apa-apa, masih berterusan menghubungi wanita tersebut. Masih jumpa isteri orang, masih lagi buat maksiat dan sebagainya. Dan keadaan dah semakin teruk, tak bercakap, dia duduk asing walaupun satu rumah. Anak-anak nampak, anak-anak pun terkesan tuan-puan sekalian. Cuma soalan dia tanya pada saya, dia kata, Ustazah, ini cerita semalam tuan-puan sekalian, saya nak tanya,
Adakah patut saya bagi tahu suami kepada wanita tersebut? Sebab saya memang boleh WhatsApp dia. Saya memang boleh berhubung dengan dia sebab saya dah nasihat dia supaya berhenti putuskan hubungan dengan suami saya. Wanita ni baik tuan-puan sekalian. Orangnya tenang, lembut. Saya boleh nampak kekuatan pada dirinya ketika dia cerita pada saya beberapa titis air mata saja. Benda ni berlaku dalam tempoh PKP ni. Baru saja dalam tempoh beberapa bulan. Mungkin dalam tahun ni lah. Kemudian dia kata, patut tak saya bagi tahu suami? Saya memang biasa dihadapkan soalan seperti ni. Saya kata macam ni. Puan, sebelum puan, sebenarnya boleh puan nak bagi tahu suami kepada wanita yang melakukan maksiat dengan suami puan. Tapi sebelum itu dengan beberapa langkah. Yang pertama, puan maklumkan kepada wanita tersebut peringatan dan amaran. Jika masih teruskan maksiat ini, saya akan bagi tahu suami puan. Yang kedua, bagi tahu juga suami puan yang puan akan buat tindakan ini. Jika keduanya masih teruskan, tuan-puan sekalian, masih teruskan, saya kata bermaksud mereka itu bersedia untuk keburukan, kejahatan, maksiat, zina yang mereka lakukan ini diketahui oleh suami wanita tersebut. Lepas tu saya kata kemungkinan akan jadi dua. Sama ada suami wanita tersebut mendidik dan mengajar dan menghukum isterinya sehingga isteri itu berubah semula jadi wanita yang baik. Ataupun akan berlakulah runtuhan rumah tangga yang kedua. Maksudnya berlaku runtuhan rumah tangga. Mungkin suami dia tak mampu dan suami dia lepaskan. Masya Allah. Saya tanya niat puan untuk apa? Niat saya supaya mereka berhenti buat maksiat. Supaya wanita ini sedar. Wanita ini berubah semula jadi wanita yang taat pada suaminya. Supaya suami saya sedar, Ustazah. Sebab saya dah tak boleh nak halang, nak sekat nasihat macam mana. Saya dah bagi tahu wanita ni. Dan mungkin jika wanita ini betul-betul insaf, akhirnya putus, suami saya juga akan kembali semula. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu saya kata, kemungkinan besar juga kalau puan buat begitu, suami nekat nak lepaskan puan sebab marah. Lalu wanita ni pun sebut, saya bersedia Ustazah untuk dilepaskan. Saya bersedia untuk berpisah dengan suami. Kemudian saya tanya, apa perasaan puan sekarang? Puan ada rasa benci pada suami? Puan buat tindakan ni sebab benci? Dia kata, tak Ustazah. Saya tak rasa benci pada suami. Saya tak rasa benci pada dia. Lepas tu hari ni kita baca hadis ni kan. Yang mana kisah seorang Nabi, hadis yang kita bacakan ni, hadis sahih ni tuan-puan sekalian. Seorang Nabi dikatakan ini Nabi Nuh. Dan saya memang pernah baca kisah Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh ni pernah dimasukkan dalam satu macam guni. Kemudian disepak terajang sampai luka, sampai patah. Sembuh balik. Kemudian Nabi Nuh pergi dakwah balik. Lepas tu disepak terajang balik. Tapi Nabi Nuh AS tak pernah doakan dan benci kepada umat dia. Yang Nabi Nuh doa apa dia? Doa ni nanti kita tulis dekat papan putih. Apa doa Nabi Nuh? Allahumma ghfir. Subhanallah. Mana tadi? Ustaz, tak jumpalah. Okey ni. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah bagi kaumku, sesungguhnya dia tidak tahu. Okey tuan-puan sekalian. Apa yang saya sebutkan semalam berapa perkara penting dan mungkin ini jawapan juga kepada ramai wanita yang menghadapi masalah yang sama. Saya kata puan menghadapi situasi ini jangan dengan rasa benci kepada suami. Anggap suami itu sedang sakit. Dia tanya sakit apa Ustazah? Sakit angau. Dan sakit angau ini, Masya Allah, mungkin kita kata berpunca daripada lemahnya iman. Dan angau cinta yang terlarang, bahkan ketagihan melihat perkara-perkara yang maksiat, lucah, aurat wanita lain, dan ketagihan melakukan zina contohnya, maksiat tersebut, peluk cium dengan pasangan yang haram, itu adalah satu penyakit hati yang sangat dahsyat. Dan bila kita anggap dia sakit, dia sedang diuji dengan penyakit hawa nafsu yang menguasai dirinya, syaitan yang membelenggu dirinya. Subhanallah.
maka kita sebagai orang yang sedang sehat hati, yang sedang tahu bahawa itu adalah dosa dan maksiat, yang masih dalam keadaan waras, maka doakan supaya dia diberikan hidayah dan petunjuk, kemudian diberi kekuatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan pernah hidup bersama dengan suami, pernah berkasih sayang, dia pernah jadi suami yang baik, dan hari ini dia sedang sakit. Dia sedang menyakiti dan menzalimi dirinya. Dia sedang melakukan kezaliman pada puan dan anak-anak, dan dia sedang menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat tersebut. Jadi asbab dia pernah jadi suami yang baik pada puan berbelas tahun. Anak dah umur 14 tahun yang sulung. Masya Allah, umur dia lebih kurang sebaya dengan saya. Puan lihat dia adalah orang yang perlu dibantu. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya perlu teruskan perpisahan. Saya kata macam ni puan, saya ada banyak pengalaman, Masya Allah, yang mana suami betul-betul berubah selepas berpisah. Kerana perpisahan itu telah menyedarkan dia bahawasanya dia benar-benar telah kehilangan isteri dan anaknya. Dia benar-benar telah berputus betul. Sebab selagi contohnya lah, masih dalam perkahwinan, dah nampak isteri ni menderita, asyik menangis, kan sekian-sekian, dia masih rasa ada manpower tu kuat lagi. Dia rasa dia menguasai kita. Dia rasa dia boleh buat apa saja, isteri tetap akan setia. Isteri tak akan ke mana. Dia buat apa saja, isteri akan tunggu. Dia boleh nampak isteri tu menderita dan sebagainya. Saya kata, saya percaya dalam hati puan masih ada sayang pada suami. Dia angguk. Dia ayah kepada anak-anak puan. Dia angguk. Berpisah bukan bermaksud kita akan berpisah selama-lamanya. Ada rezeki, ada jodoh. Kalau suami berubah betul-betul, insaf, bertaubat, terbukti dia bertaubat, subhanallah, tidak ada halangan untuk puan bernikah semula. Tidak ada halangan kembali semula sebagai suami isteri. Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini suami itu lalai dan leka buat maksiat yang sangat berat. Boleh jadi besok kita pula yang buat maksiat, kita pula lalai leka. Kita harap pasangan buat perkara yang sama. Akan menyedarkan kita, akan bimbing kita, bukan membenci kita sebenci-bencinya. Tuan-puan sekalian, bagaimana ya seorang ibu ayah bila berhadapan dengan anak yang buat dosa, yang buat maksiat, yang terbelenggu dengan dadah. Besarnya kemaafan ibu ayah ni kepada anak-anak biasanya tidak ada batas. Sentiasa membuka tangan untuk memeluk anak, untuk maafkan anak, untuk memberi peluang kepada anak. Tetapi perkara ini agak susah untuk ada dalam diri pasangan masing-masing. Bila ada pasangan tergelincir membuat maksiat dan sebagainya. Memang kalau orang kata, Ustazah, benda yang dibuat tu teruk sangat, Ustazah, maksiat tu teruk sangat. Sampai peringkat zina dan sebagainya. Kalau saya pun saya tak boleh terima. Oh, gini. Memang betul tuan-puan sekalian. Sebab itu saya tak halang pun isteri ni kata dia nak mohon fasakh, nak mohon cerai. Saya kata mungkin ini caranya untuk menyedarkan betul-betul. Setelah puan buat macam-macam ikhtiar, supaya suami ni berhenti buat maksiat tersebut. Masya Allah. Tapi yang saya kagum dengan wanita semalam ini, dia kata, Ustazah, saya maafkan. Maksudnya dia boleh, walaupun sakit sangat apa yang dia lalui, baca WhatsApp yang lucah, tengok bertukar gambar yang lucah dengan isteri orang, suami dia, sampai peringkat suami buat maksiat, jumpa dan buat perkara-perkara yang terkutuk dan sebagainya. Bukan mudah ya nak hadapi dengan tenang, dengan sabar. Lepas tu saya tanya soalan, macam mana dengan anak puan? Anak-anak tahu, Ustazah, anak-anak saya bersama dengan saya. Anak-anak siap kata, Mama, kami berada bersama dengan Mama. Kami sokong apa yang Mama nak buat. Mama buatlah keputusan yang terbaik. Lepas tu saya sebut apa pada perempuan ni, wanita ni, tuan-puan sekalian. Dan saya nak sebut kepada para wanita sekalian. Emosi seorang ibu perkara yang paling mahal buat anak-anak. Emosi yang wanita ni macam mana? Ceria, senyum, penyayang, lemah lembut, itu adalah emosi wanita. Dan sekiranya, subhanallah, si ayah telah merampas emosi fitrah wanita ini, Masya Allah, percayalah, anak boleh terima
sekiranya dia dapat ibu dia semula. Faham maksud saya? Anak boleh terima jika dia dapat ibu dia semula. Ibunya yang semangat, ibunya yang ceria, ibunya yang bahagia, ibunya yang wajah bercahaya. Subhanallah. Walaupun galang gantinya ialah berpisahan ataupun kehilangan ayah dalam rumah tangga. Ini bukan saya nak hasut tuan-puan sekalian. Saya sebut juga pada wanita semalam. Jika puan masih boleh bertahan, boleh lagi maksudnya mengawal emosi. Jadi ibu yang masih lagi ibu yang sama kepada anak-anak. Dia kata, Ustazah, anak-anak saya tengok saya menderita. Anak-anak saya tak boleh tipu depan anak. Anak-anak boleh tahu saya macam mana. Bagaimana mereka melihat saya selalu menangis. Bagaimana saya dah hilang diri saya hilang ceria dan sebagainya. Anak-anak rindukan saya yang dulu. Tapi saya tak boleh mengawal diri saya dalam keadaan suami yang begini. Sebab itu tuan-puan sekalian, dia kata, Ustazah, saya tak didik anak saya benci ayah dia. Saya didik anak saya supaya doakan ayah dia supaya kembali semula ke pangkal jalan. Supaya ayah sedar balik apa yang dia lakukan ni, tuan-puan sekalian. Sebab itu muslimin-musliman, ada kes yang lain pula kan sebelum ini. Seorang wanita ni, dia kata dia memilih untuk bertahan dalam rumah tangga walaupun suami buat perkara yang terkutuk begini. Dan waktu yang sama saya kata boleh puan. Tapi puan kena bina bahagia dengan anak-anak. Dan puan tolak tepi kejap suami tu. Maksud tolak tepi tu, apa yang dia buat, apa yang dia sedara lakukan, dia duduk dalam bilik sorang-sorang buat maksiat dengan isi orang tu. Ataupun apa yang dia buat, puan seolah-olahnya puan tak nampak, puan tak dengar, puan tak tahu. Walaupun puan tahu. Teruskan beri nasihat pada suami. Tetapi saya nasihatkan, puan bina bahagia dengan anak-anak. Puan rancang apa nak buat dengan anak. Puan masak sama-sama. Puan kadang-kadang minta dengan suami, okey bang, saya nak keluar. Pergilah pusing taman ke jogging dengan anak-anak. Sampai ketika suami puan akan rasa bahawasanya puan boleh move on, boleh hidup tanpa dia. InsyaAllah ketika itu, suami akan sedar bahawanya dia bakal kehilangan puan jika dia tidak berubah. Tapi kita ni perempuan, wanita, kalau kita ni menghadapi ujian seperti ini, kemudian kita tunjuk yang kita ni tak boleh hidup tanpa dia, yang mana kita ni kemurungan, menangis, mengamuk, sampai anak-anak jadi mangsa pukul, sampai tak masak, anak lapar. Bila anak datang pada kita, kita marah, kita kata tak tahu ke Umi tengah gini. Dahlah bapak kau buat perangai, kau pula buat perangai. Na'udzubillah. Anak tu sedikit pun tak bersalah. Tapi biasa anak ini menjadi mangsa tuan-puan sekalian. Sebab saya handle banyak kes tuan-puan sekalian. Dulu saya kerja jadi peruncing rumah tangga, memang duk dengar masalah. Jadi saya dah faham bila berlaku macam ni, situasi macam ni. Tapi saya jumpa ada wanita-wanita yang sangat kuat, hebat. Dia punya rohani, emosi dia. Dia boleh lalui dengan tenang. Dan Alhamdulillah ada kes tu, kata Ustazah, saya buat. Saya fokus kepada anak-anak dan saya ceria balik. Saya sama-sama tengok TV dengan anak, saya layan. Saya seolahnya dalam rumah tu walaupun suami ada, macam suami tak wujud, saya ajak je lah suruh anak panggil makan. Walaupun saya tahu dia dalam bilik, dia kucing pintu, dia buat maksiat dan sebagainya. Dia kata setelah sekian lama dia buat macam tu, masa tu sebelum PKP, dia siap bawa, dia bawa anak-anak pergi jalan rumah adik-beradik. Saya bagi tahu puan, Allah tarik kasih sayang suami, puan jangan lupa kasih sayang orang lain yang masih banyak sayang puan. Puan ada adik-beradik, puan ada kawan-kawan. Jadi nikmati dan syukuri nikmat kasih sayang daripada semua yang lain. Lama-lama apa yang berlaku, suami ni patah balik. Suami ni jumpa dia, mohon maaf, sungguh-sungguh menyesal. Sebab suami mula rasa isteri dia dah ignorant dah. Kan dah ignore dia, suami macam isteri ni dah ada kekuatan, macam dah bersedia untuk kehilangan dia. Jadi itu antara kisah-kisah yang berbeza lah tuan-puan sekalian. Ikut kemampuan. Tapi Alhamdulillah banyak juga kes yang berpisah kemudian patah balik. Alhamdulillah mereka lebih bahagia daripada sebelum. Sebab suami ni betul-betul menyesal dan terpukul dengan apa yang berlaku. Masya Allah muslimin muslimat sekalian. Kesimpulan daripada hadis yang kita baca. Kisah Nabi Nuh AS. Bila dia difitnah, bila dia disakiti, sampai peringkat isteri sendiri tak mahu ikut, anak sendiri tak nak ikut. Tapi Nabi Nuh AS mendoakan apa? Allahumma ghfir.
Allahumma ghfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Jadi kita tuan-puan sekalian sepenuh hari Jumaat yang barakah ini, subhanallah, boleh tak tuan-puan sekalian tulis di ruangan komen tu, tulis apa? Ya Allah, aku maafkan, ya Allah saya maafkan semua kesalahan, semua, tak terkecuali satu pun yang sedang kita rasa teruk sangat, semua kesalahan orang-orang yang menyakitiku, orang-orang yang menzalimiku. Tak tulis pun sebut tuan-puan sekalian. Tarik nafas, kita sebut, ya Allah, aku maafkan, saya maafkan ya Allah. Siapa pun, walaupun anda kata berat sangat. Hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, tidak ada sesuatu kebaikan mafhum hadis Nabi ni begini. Nabi sebut, tidak jatuh kedudukan seseorang itu yang memberi kemaafan melainkan kemuliaan. Nabi sebut hadis yang sahih, tidak jatuh kedudukan seseorang itu melainkan kemuliaan. Dia akan dinaikkan darjat di sisi Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah, iaitu siapa? Orang yang memaafkan orang lain. Masya Allah. Walaupun anda ada 1000 sebab untuk tidak maafkan tuan-puan sekalian, walaupun anda sebut, ustazah, kalau ustazah duduk tempat saya, ustazah boleh tak maafkan? Suami saya ni dah lah macam ni, lepas tu pukul, lepas tu buat itu, buat ini, gini. Kalau ustazah maafkan tak? Jangan tanya saya. Saya sendiri ada ujian yang sangat berat, yang orang khianat, yang orang buat sekian-sekian, yang kalau difikir, kalau dia akal, sangat sukar untuk memaafkan. Tapi di hadapan Allah saya sebut, ya Allah, saya maafkan dia. Saya maafkan segala perbuatannya demi kerana-Mu ya Allah. Kalau kerana manusia tersebut, mungkin kita tak kuat untuk maafkan. Tapi kerana Allah, kita kuat untuk memaafkan. Kerana Allah kita maafkan. Kerana syurga Allah kita maafkan. Kerana takut neraka Allah kita maafkan. Siapa kita tuan-puan sekalian? Kita juga berdosa. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dengan kita memaafkan, dan lagi berat, lagi susah kita nak maafkan seseorang, lagi hebat ganjaran. Orang yang memaafkan manusia yang lain tanpa apa-apa syarat. Saya maafkan dengan syarat dia pulangkan balik apa yang, dengan syarat dia bersihkan nama saya. Saya maafkan dengan syarat. Subhanallah, kadang-kadang bila kita letak syarat itu sendiri, kita tak ikhlas memaafkan orang. Maafkan kerana Allah, kerana mengharapkan ganjaran Allah tanpa sekalian. Nabi bersabda, orang yang memaafkan betul-betul begini, bukan dia merendahkan dan menghinakan dirinya, tapi dia sedang dinaikkan Allah darjat dan dia akan diberi kemuliaan. Tanpa sekalian, orang yang selalu memaafkan orang lain, apa yang akan berlaku pada dirinya? Dia akan dimuliakan Allah, manusia tak akan menghinakannya, dia diberikan banyak kelebihan hidup di dunia, diberi kecukupan rizkinya, dia tidak dilindungi Allah daripada dianiaya lagi, dia akan diberikan kepada Allah kedudukan yang baik di sisi manusia. Subhanallah, di akhirat kelak lebih lagi, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Kalau nak cerita kisah-kisah para Nabi, memang dahsyat bagaimana mereka memaafkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam kita ikhlaskan niat dalam memaafkan, kita akan diuji selepas kita memaafkan. Mungkin orang yang sama akan terus menyakiti kita. Jadi sebab itu, bagaimana kita nak istiqamah memaafkan adalah kita istiqamah dengan perkara-perkara yang melibatkan kerohanian. Istiqamah zikrullah, istiqamah baca Quran dan sebagainya. Sebab itulah yang akan menguatkan kita istiqamah dalam memaafkan. Sebab kebiasaannya, kalaulah orang tersebut masih tidak sedar, Masya Allah, masih lagi tidak berubah, berulang-ulang kesilapan yang sama. Sebab itu ada orang tidak kuat untuk memaafkan. Dia kata, ustazah, saya memang maaf hari ni, tapi dia buat lagi, dia biar lagi. Saya kata itulah peluang yang Allah sedang berikan kepada puan untuk setiap hari dapat pahala memaafkan. Dapat pahala memaafkan. Dan waktu yang sama kita tegur, kita nasihat dan kita doakan. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dalam menyampaikan dan sebagainya. Saya sendiri sebenarnya kurang sehat sikit. Kurang sehat. Selalu je dengar ustazah ni kurang sehat kan. Sikit-sikit kurang sihat. Mohon maaf lah ya kalau macam
kerap dengar perkataan saya kurang sihat tu. Jadi mudah-mudahan kita semua sihat dan kuat. Masya Allah, kita salinglah mendoakan. Saya harap tuan-puan sekalian tidaklah rasa jemu selalu bertemu kan. Hari-hari kuliah, kadang-kadang saya fikir juga nak selang-seli ke apa kan. Kalau setiap hari jumpa, kalau selang tu adalah rasa rindu sikit. Saya juga baca hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat tu kan, dia tunggu Rasulullah dekat masjid. Lepas tu hari tu Rasulullah tak datang. Dia tunggu untuk dengar kuliah Rasulullah. Kemudian sampailah dia pergi gini, ada seorang sahabat Nabi. Saya tak ingat Anas bin Malik ke siapa. Saya tak ingat nama sahabat Nabi ni ke Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang selalu riwayatkan hadis Nabi. Lepas tu kan satu hari dia pergi, tak ada kuliah. Lepas tu dia pergi ke rumah, dia tanya kenapa tak ada kuliah hari ni kan, macam tu lah. Lalu dia kata, Masya Allah, dia jawab kerana dia mengikuti apa yang Rasulullah buat. Sebab Rasulullah kata, saya tak ingat hadis tu, tapi mahfum hadis tu, bersederhana. Faham ya? Maksudnya ada hari tak ada. Supaya tidak timbul rasa jemu. Tidak timbul rasa jemu tuan-puan sekalian. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Cuma kerana saya rasa kita pada zaman yang memerlukan ilmu, mungkin pada zaman tersebut selain daripada ilmu itu, ada lagi sumber-sumber ilmu yang lain dan mereka dekat dengan Rasulullah, mereka boleh dapat ilmu dalam pelbagai cara, wallahualam. Jadi kita buat setiap hari kan, kecuali Sabtu Ahad. Mudah-mudahan ada gap waktu Sabtu Ahad tu, kita boleh semangat balik. Sama juga tuan-puan sekalian, kita dalam mendidik anak-anak, jangan sentiasa pagi petang. Pagi nasihat, tengah hari nasihat, petang nasihat, malam nasihat. Tuan-puan sekalian, ia akan menjadikan rasa jemu. Makanan sedap pun, pagi makan sedap, tengah hari makan sedap, dah malam walaupun sedap dah tak rasa sedap. Jadi dalam kita menasihati dan bebel didik anak pun tuan-puan sekalian, pun sama. Kita janganlah, maksudnya kena bersederhana. Jadi mudah-mudahan muslimin-muslimat, insya-Allah sama-samalah kita mengambil pengajaran daripada pengajian pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, muslimin-muslimat. Saya tengok ada komen di FB, subhanallah. Tak, di IG yang marah sangat dengan cerita saya tadi. Ada yang tulis, mari kita rejam sampai mati. Mari kita rejam sampai mati perbuatan zina suami dengan isteri orang. Masya Allah. Ya, tuan-puan sekalian, itu kalau ikut hukum hudud, nak jatuhkan hukum hudud tu, perlu ada 4 saksi tuan-puan sekalian. Tapi banyaknya hari ini maksiat dilakukan tanpa saksi. Kalau tak ada saksi, kalaulah mereka bertemu dengan pemerintah dan mengakui, itu pun boleh jatuhkan hukum hudud. Maksudnya mereka jumpa pemerintah dan mereka mengaku bahawa mereka buat sekian-sekian. Jadi 2 cara itulah. Dan mengumpulkan 4 saksi yang beriman, yang soleh, melihat perbuatan mereka tu bukan mudah. Jadi ada sebab kenapa ia menjadi begitu sukar untuk sabitkan sesuatu hukum hudud. Kerana Allah buka peluang untuk taubat seluasnya. Peluang untuk taubat. Bahkan pada zaman Rasulullah ada wanita yang datang mengaku pada Rasulullah dia melakukan zina. Dia juga merupakan wanita, dia mengaku dia buat zina. Rasulullah mula-mula buat-buat tak dengar. Buat-buat tak dengar. Rasul kata pergilah. Kemudian dia datang lagi tuan-puan sekalian. Sampai Rasulullah tak boleh nak. Dan dia kata, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman terhadapku. Maksudnya Rasulullah sendiri, tuan-puan sekalian, sebab itu, memang kita benci pelaku-pelaku zina. Lelaki, isi orang, suami orang buat maksiat, buat zina. Memang kita benci. Tetapi jika mereka bertaubat dengan taubatan nasuha, mereka betul-betul berubah tuan-puan sekalian, maka Allah akan membersihkan dosanya. Allah akan menyucikannya tuan-puan sekalian. Dia bersih daripada dosa.
Cuma manusia tak mampu nak terima kesilapan tu. Kan, sebab bagi kita terlalu jijik dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, jika ada isteri yang mampu memaafkan ataupun suami mampu memaafkan perbuatan terkutuk isteri ini, saya bukan kata suami ini dayus. Saya bukan kata isteri ini adalah isteri yang lemah. Masya Allah tuan-puan sekalian, siapa kita nak menghukum manusia? Boleh jadi manusia yang telah melakukan zina. Bahkan ada kisah bunuh orang 100 nyawa tuan-puan sekalian. 100 nyawa bunuh. Kalau 100 nyawa dia dah bunuh, apa lagi dosa yang dia tak buat? Kisah tu kita dah baca pada pengajian lepas. Sebab itu, kita ni dalam membenci perbuatan manusia, berhati-hati. Jangan kita terlalu berlebihan. Subhanallah, yang lebih baik adalah kita mendoakan dan kita boleh buat tindakan. Boleh buat tindakan. Berpisah, itu tindakan orang-orang yang sabar supaya mengajar dan sebagainya. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, saya tak kupas pasal kenapa Malaysia tak buat hukum hudud. Sebab sekian-sekian. Jadi jangan terlalu panjang sangat cerita sampai kupas tidak mengikut kaedah yang tidak benar. Tuan-puan sekalian, cuma itulah kenapa ia begitu sukar hukum hudud itu sendiri. Allah bagi peluang, Masya Allah, untuk manusia melakukan dosa sampai ada hukum hudud untuk bertaubat. Dan mudah-mudahan Allah terima, walaupun di dunia dia tidak dikenakan hukum hudud, tapi dia bertaubat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang